Baik, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jadi pada pagi ini kita teruskan lagi dengan tajuk transformasi isometri di bawah subtajuk yang terakhir. Cikgu nak lamsam terus 11.5 dengan 11.6 iaitu isometri dan juga apakah dia kongruen dan simetri putaran. Cikgu bantai terus tiga-tiga supaya next class kita boleh buat latihan sahaja, latihan pengukuhan dan kita tamat bab 11. Okey, cikgu tak nak buang masa. Jadi cikgu pergi kepada yang pertama iaitu isometri. Apakah dia isometri? Okey oh lah bertindih-tindih pula kertas. Cikgu tak ni dulu lah. Okey, isometri yang dimaksudkan dengan isometri ada tiga. Yang pertama adalah translasi, yang kedua pantulan, dan yang ketiga adalah putaran. Tiga-tiga ni kita dah belajar dah. Jadi tiga-tiga tu adalah dia punya isometri. Jadi kalau soalan dalam peperiksaan, dia tanyalah perihalkan isometri di bawah. Dia bagi satu objek. Lepas tu dia bagi nombor ni, kamu kena perihalkan. Jadi macam mana nak perihalkan? So, daripada gambar ni kita kena tahu yang mana satu translasi, yang mana satu pantulan, yang mana satu putaran. Dan ada juga sesetengah soalan, dia bagi isometri tu tak ada kena-mengena pun dengan tiga-tiga ni. Jadi kita boleh tulis jawapan dia di situ adalah bukan isometri. Okey, mari kita lihat contoh dulu. Contoh yang pertama, ni adalah objek. So, isometri yang pertama ni, kalau kita lihat gambar dengan objek dengan image dia adalah sama. Nampak? Tak berubah pun. Bucu kat sini sama, bucu kat sini pun sama. Macam gambar tu seolah-olah bergerak ke bawah. Jadi, nama yang ini adalah translasi. Objek tak bergerak, keyword dia objek tak bergerak dengan image tu masih sama. Tak bertukar, tak terbalik, tunggang terbalik ke apa. Dia adalah translasi. Baik, kita tengok image yang kedua. Image yang kedua, kalau dibandingkan dengan objek, bentuknya adalah songsang sisi. Songsang sisi maksudnya sisi dengan bucu ni bertentangan. Nampak? Seolah-olah gambar tu macam kita lihat dalam cermin. So, isometri yang kedua adalah pantulan. Nampak benda ni macam ni kan? Nampak dua benda. Jangan tengok ni. Tengok ni. Tengok ni. Tengok ni dengan ni. Dua benda ni. Nampak? Dia macam ada satu garisan tengah-tengah ni. Contoh macam pen ni. Duduk tengah-tengah. Sebagai garisan pantulan. Nampak? Dia pantulkan. Okey. Boleh Yang ketiga pula. Gambar tu daripada huruf L macam ni jadi huruf L macam ni. Image yang ketiga ni. Kalau kita tengok. Sekali imbas kita dah tahu dah. Kalau objek tu dia isometri dia punya isometri pula. Dia punya orientasi dia macam bertukar. Orientasi dia bertukar. Dia adalah putaran. Putaran. Boleh Okey. Ni contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Dia bagi objek. Bentuk trapezium. Jadi yang pertama ni. Isometri dia apa? Translasi. Bukan translasi. Kalau nak kata pantulan pun bukan. Sebab kalau pantulan bucu ni mesti bertemu kat sini. Pandai. Dia adalah putaran. Okey. Yang kedua. Nampak? Songsang sisi. Bucu bertemu bucu pada sisi yang sama. Okey Kita letak benda ni macam ni. Kita tengok. Gambar tu berpantul lah. Okey. Macam nampak terpantul. Jadi image yang kedua kita tulis dia sebagai pantulan. Okey. Yang ketiga. Objek dan image sama bentuk, sama orientasi. Tetapi saiz dia sama tak? Saiz tak sama. Bila saiz tak sama, objek yang ketiga dengan image ni, dia adalah bukan isometri. Sebab saiz dia berbeza. Ni kecil, dia besar. Kan? Dia adalah bukan isometri. Yang ni. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ni objek. Okey.
Isometri yang pertama ni, nama dia apa? Nampak? Dia punya ni adalah sisi bertemu dengan sisi. So, dia adalah pantulan. Okey. Yang kedua, tengok. Gambar dia dah bertukar dah. Bertukar kedudukan. Dia dah bertukar orientasi. Bertukar je orientasi, kita terus tahu dia adalah putaran. Okey. Yang ketiga, objek dengan imej putaran ke? Nampak macam putaran, tapi kita tengok betul-betul. Ni sama. Bertukar orientasi. Tapi panjang ni dengan panjang ni tak sama. Yang ni 3 kotak. Yang ni 2 kotak. Maka yang ini dikatakan bukan isometri. Itulah. Itu je. Allahuakbar. Itulah dia. Okey. Inilah dia memperihalkan isometri. Isometri ada 3. Okey ya. Yang kedua pula adalah isometri kongruen. Okey, cikgu terus pergi kepada contoh. Diberi objek dan imej di bawah adalah isometri kongruen. Cari nilai X dan Y. Kita ingat balik, isometri adalah 3 transformasi yang dipetakan di bawah satu objek untuk dapatkan imej. Kongruen adalah objek dengan imej sama saiz, sama besar, sama sudut dan semuanya bendanya sama. Cuma kadang-kadang dia bertukar dia punya orientasi. Tapi bentuk apa semua mesti sama. Kedudukan semua mesti sama. Okey ya. Kita tengok yang pertama. Gambar rajah ABCD dengan GEFC adalah isometri kongruen. Dia suruh cari nilai X dan nilai Y. Okey, sekarang kita tengok pada gambar rajah ini. Nilai X duduk tang sini. Okey, nilai X dekat sini. Maka X di sini dengan sini adalah sama. Nampak? Ni dengan ni pun sama. Ni dengan ni sama. Ni dengan ni sama. So, ini adalah sebenarnya isometri pantulan. Okey, sekarang ni dia suruh kamu cari nilai X. Macam mana nak cari nilai X? Nilai X adalah 360. Kenapa 360? Sebab dia segi 4. Tolak dengan 91 tambah 92 tambah 123. So, tutup. 360 ni maksudnya 360 tolak ni, tolak ni, tolak ni. Kaedah tulis dia macam ni lah. So, 360 tolak berapa ni? 90, 90, 80, 120, 300. So, jawapan dia 60. Okey, jawapan dia 60. Bila dah dapat 60 dekat sini, so sini pun samalah 60. Kenapa sama 60? Sebab dia adalah isometri kongruen. Bucu C ni sudut dia sama. Itu maksud kongruen. Baik, nak cari nilai Y. Nilai Y terletak pada satu garis lurus. Bila satu garis lurus, maka kita kena tolak dengan 180. Okey, tolak 180. Nak tolak apa? Tolak 60, tolak 60. So, macam ni. Maka 180 tolak 120. Kita dapatlah jawapan dia berapa tu? 18 tolak dengan 12. Kita dapat 60. Maka itulah nilai X dan nilai Y. Okey, kita tengok yang kedua pula. Contoh yang kedua. Okey, dia bagi gambar rajah macam ni. Kita nak cari nilai X. Nilai X ni adalah sudut E. E ni, kalau kita tengok ni, ni adalah isometri putaran. Nampak gambar rajah dia macam tu. Putaran 180. Okey, nilai E ni sama dengan bucu yang mana? Dia sama bucu A. So, dah ada jawapan. Tulis je lah 60. Itu je. Kan susah pun. Okey, nak cari Y pula. Kamu kena dapatkan nilai dekat sini dengan sini. Kena dapatkan nilai sini dengan sini. So, nak tahu nilai ni dengan ni kena sama. So, carilah salah satu. Ni 60, ni 80. So, segitiga tolak dengan 180. Ni kira kat luar je lah. Tolak berapa? 80 tambah 60, 140. So, dapat 40. Okey, bila dah dapat 40, kamu nampak A, C, E.
Ni adalah garis lurus. Bila garis lurus, sudut dia 180. Tolak dengan 40. Tak payah ambil ni. Ni je. Ni je garis lurus ni. Nampak? Garis lurus ni. Straight line ni. Straight line ni yang terlibat adalah Y dengan 40. So, tolaklah. Dapatlah jawapan 140. Kacang ni kan. Senang lah soalan ni. Okey. Okey, ini contoh yang kedua. Selesai. Baik, yang terakhir untuk hari ini adalah simetri putaran. Simetri putaran ni, cikgu nak cerita dululah. Apabila satu poligon ni diputarkan, kita dapat bentuk simetri. Okey, contoh A, B, C. Kalau kita putarkan sekali, kita pusing dia, A duduk kat sini, B duduk kat sini, C kat sini. Betul? Lepas tu kita pusing lagi. Kita pusing lagi sekali, A duduk kat mana? A duduk kat bawah, B kat sini, C kat sini. Okey. Kemudian kita pusing lagi sekali. Kita pusing yang ni, A duduk tak mana? A duduk kat sini, B kat sini, C dekat sini. Okey. Boleh? Lepas tu, patah balik kepada yang asal. Yang asal. Jadi, simetri putaran ni dikatakan A ni bergerak, yang ni ini 1. Lepas tu A tu dia bergerak dekat bawah pula. Dia bergerak kat bawah. Dia jadi 2. Lepas tu A tu bergerak dekat tepi ni pula. Dia macam ni. Lepas tu ke bawah, lepas tu ke tepi. Lepas tu dia bergerak macam ni pula. Ini adalah bentuk yang ketiga kan? Okey, yang ketiga. A tu jadi bentuk yang ketiga. Okey. Bila dah jadi bentuk macam ni. Ni salah ni. Okey, bila dah dapat macam ni bentuknya, maka kita boleh katakan dia adalah 3. Peringkat putaran dia adalah 3. Kita tulis peringkat putaran dia ada 3. Okey. Kalau nak kena lukis, inilah penerangan dia. Cara mudah, kamu tengok bucu dia ada berapa bucu. Ada 3 bucu. So, bila 3 bucu, maka ada 3 simetri putaran. Kalau nak cerita ni susah. Jadi, kita tengok bucu lah. Bucu ada 3. So, ada 3 simetri putaran. Okey, kita tengok contoh. Nyatakan peringkat simetri putaran bagi di bawah. Ini adalah bentuk heksagon. Heksagon dia ada 6 bucu. Okey, kita ambil contoh yang pertama. A pergi B 1, B pergi C 2, C pergi D 3, 4, 5, 6. Maksudnya A dia bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dia patah balik. Ada 6. Maka kita tulis situ peringkat 6. Senang je, bukan susah pun. Okey, ni pula. Mula-mula M tu pergi ke N. N pergi ke P. P pergi ke Q. Q pergi R. R pergi balik kepada M. So, ada berapa? 5. So, kita tulis peringkat 5. Senang kan? Yang ni pula gambar bintang ada apa? Mula-mula K pergi sini. Lepas tu dia pergi sini. Pergi sini. Dia pergi sini. Dia pergi sini. So, ada berapa tu? 5. So, peringkat dia adalah 5. Itu je. Ini je jawapannya. Itu je jawapannya. Bukan susah pun. Senang je kan peringkat simetri putaran. Okey, itu saja untuk hari ini. Tamat bab 11. Nanti cikgu bagi latihan untuk hari ini. Kemudian next class cikgu bagi latihan pengukuhan. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak.